antara buku popular, buku motivasi popular di Malaysia. Hampir semua motivator di Malaysia akan baca buku Dale Carnegie ni. Dia mengaku apa? Dia bukan Islam. Okay? Dia mengaku kata apa? Apa yang mampu menyelamatkan Barat daripada berpahaman material. Hari ini Barat merudum jatuh. Segala benda ada kat sana. Yang paling jahat, yang paling hina, yang paling berdosa, yang paling melawan Allah di sana. Apa Dale Carnegie kata buat? Kita tak mampu membantu membaiki peradaban kehidupan di Barat. Okay? Yang sangat-sangat berfokus pada material. Yang bertuhan ke material, okay, kecuali kita mampu membawa mereka balik. Okay, membawa mereka balik untuk meninggalkan kekafiran dan juga untuk meyakini bahawa okay, kekafiran itu mendorong mereka kalau susah hati akhirnya bunuh diri. Jambatan San Francisco, jambatan paling hebat, paling kaya tapi paling banyak mangsa untuk terjun dari jambatan itu. Sama juga di Jepun, teknologi tinggi, orangnya hebat tapi darjah data bunuh dirinya ramai. Di Korea pun sama. Kerana kekafiran itu membuat mereka terbuntu. Bila ada masalah, bunuh diri. Jadi akhirnya bunuh diri jadi satu daripada penyelesaian bagi orang-orang kafir. Bukan kita. Tapi sekarang ini anak-anak remaja sudah mula ada kecenderungan. Ini pengalaman klien-klien yang bawa anak remaja yang sudah tidak ada lagi fokus tentang Tuhan. Dia sudah senang hati kelar-kelar lengan dia. Dia sudah senang hati makan pil banyak-banyak, Panadol banyak-banyak supaya mati. Kerana mereka sudah merasa kematian itu satu penyelesaian masalah. Ini satu pendapat yang paling sesat dan menyesatkan. Maka apa yang terjadi? Apa yang Dale Carnegie kata apa? Macam mana nak selamatkan orang Barat yang kata-kata kecewa ini daripada bunuh diri? Mesti bawa balik mereka kepada apa? Tinggalkan kekufuran dan berpalinglah okay, kepada Allah Tuhan semesta alam. Ini bukan orang Islam pun. Tapi mereka sudah meyakini untuk membantu kesesatan kekafiran yang sudah memahajarela di Barat. Tidak ada cara lain selain balik kepada Allah. Sebab itu perkembangan Islam di Barat, di Amerika, di London, di England sudah sangat banyak. Kerana mereka mencari penyelesaian kepada kehidupan dan mereka menemuinya di dalam agama Islam, di dalam Al-Quran dan sebagainya. Okey. Kemudian kita kata, sebab itu kita kata kenapa mereka tidak boleh kekal dalam kekafiran? Kerana dalam surah Sad ayat 26, mereka akan mendapat siksa yang pedih. Okay, kerana mereka melupakan hari perhitungan. Mereka lupa besok ada hari perhitungan. Ada kira dosa pahala, ada kira buku kiraan, ada kira amal baik, amal jahat. Ini masalah besar kita. Orang-orang kafir tidak memikir apa akan berlaku setelah mati. Tapi kita harus memikir, sebab itu percaya kepada hari akhirat itu mahal. Okay, percaya pada qada dan qadar itu mahal. Maka sekali lagi kita katakan kekuatan yang nak dibangun, mereka akan mendapat siksa yang pedih. Okay, kerana mereka melupakan hari pertemuan. Surah Sad ayat 26. Ini keyakinan yang kita nak bangun, keyakinan bertuhan, dan kita belajar untuk menyerahkan seluruh apa yang terjadi dalam kehidupan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, mari kita tengok Surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ayat 31. Surah Al-Hajj ayat 31 yang bermaksud, barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, ni orang yang syirik, maka dia adalah seolah-olah, maknanya dia menolak Allah. Okay, dia mencari benda lain sebagai Allah dia. Dia seolah-olah jatuh dari langit,
jatuh dari langit, disambar burung, ya Allah, burung pula sambar, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Dia akan terapung-apung di angkasa dengan tiupan angin dan membawa dia entah ke mana. Ni yang kita paling takut. Kalau boleh kita nak angkat balik, semak balik keyakinan kita. Ya Allah, rasa dekat ke jauh dengan Allah, rasa Allah nampak kita gedok. Kita rasa kita tak nampak Allah, tapi Allah tetap nampak kita. Kita tetap ada malaikat rakib dan atib yang akan mencatat kebaikan dan keburukan. Sebab itu kita katakan, orang yang memegang rukun iman secara kental, insya-Allah mereka tidak akan mudah tergelincir untuk terbang ataupun terpasuk ke dalam elemen-elemen kekafiran. Elemen-elemen yang menjauhkan mereka dengan Allah, atau kita katakan elemen-elemen menyengutukan Allah. Okey. Pada mereka yang menyekutukan Allah, yang tak hendak menyerah diri kepada Allah, yang merasa semua kehidupan mereka ada di tangan mereka. Kita ambil contoh. Satu kita kata, berdasarkan sebuah surat khabar, okey, mengutip satu peristiwa, isteri mantan Presiden Amerika George Bush, okey, George Bush, bahawa dia berkali-kali berusaha untuk membunuh diri. Kenapa dah jadi isteri presiden, Amerika tetap nak membunuh diri beberapa kali. Okay? Maknanya jadi first lady pun tak bahagia, apalagi jadi no lady. Artinya tak jadi siapa-siapa, jadi orang kita, jadi kita je. Bermakna isteri George Bush tidak bahagia setelah jadi first lady atau isteri kepada presiden. Padahal itu jawatan paling tinggi. Ini yang kita kata akhirnya dia nak bunuh diri. Okey? Dia pernah juga membawa keretanya dengan laju menuju ke sebuah jurang. Sengaja untuk menemui kematian. Tapi sebab isteri Perdana Menteri, jadi ramailah orang yang menyelamatkan. Kalau kita buat gitu memang mati katak terus lah. Okey? Pertama dia pernah juga berusaha untuk menggantung diri. Bayangkan orang yang tidak berserah kepada Allah. Dia merasa kehidupan yang benar-benar bercelaru walaupun jadi isteri presiden. Boleh nampak? Maka jawatan tidak mampu mengubat. Kalau dia nak bunuh diri beberapa kali, kemudian nak membawa kereta nak masuk jurang, kemudian dia juga sudah berusaha untuk nak bunuh diri, gantung diri. Ni masalah besar kita. Jangan kita sampai begitu dalam usaha untuk kita melalui ujian ataupun melalui musibah yang Allah sediakan. Okey. Mari pula kita tengok, dah pukul 4. Mari kita pula tengok kata-kata seorang sahabat yang sudah pun ikut turut serta dalam perang Uhud. Okey. Ini mungkin dah ulang banyak kali tapi penting. Namanya Huzman, okey. Huzman sudah pun terjun ke dalam peperangan Uhud bersama-sama dengan kaum muslimin. Huzman dah ikut perang dah. Okey, perang Uhud. Dia bertempur mati-matian. Artinya sudah menunjukkan kegagahannya. Okey. Orang-orang pun berkata, selamatlah dia. Dia akan mendapatkan syurga. Okey. Tetapi setelah itu, bila melihat kita Huzman tadi meninggal, semua sahabat kata, mudah-mudahan dia sudah dapat mendapatkan syurga Allah. Sebab sahabat tak tahu, tapi jumpa dia setelah dia meninggal saja. Walaupun di peringkat awalnya, dia di antara pejuang-pejuang hebatnya. Bila sahabat-sahabat memujinya, maka terdengar oleh Rasulullah. Sebab Rasulullah ini apa kita kata? Kasyaf. Kasyaf tahu apa yang dia tak nampak. Allah bagi tahu, malaikat Jibril bagi tahu. Okey? Jadi orang kasyaf, dia nampak apa kat depan, dia nampak ada apa kat belakang, dia nampak apa dalam hati orang. Maka kekuatan yang nak diambil ialah
Apa yang terjadi? Dia kata, Nabi kata apa? Selamat, kalau sahabat kata selamat mendapat syurga, wahai Uthman. Tapi kita kata, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantah. Orang yang sudah ada keyakinan, sudah beriman tetapi tidak menerima qada dan qadar Allah. Tidak menyerahkan hasil kerjanya kepada Allah. Ini yang terjadi. Okey. Apa yang terjadi? Nabi kata apa? Sesungguhnya dia adalah ahli neraka. Terperanjat sahabat. Dah berjuang mati-matian, tiba-tiba ditemui mati. Tapi Nabi kata dia tidak jadi ahli syurga. Tapi jadi ahli neraka. Sebab apa? Ketika lukanya bertambah parah, dia jatuh dari kuda, dia tidak sabar menunggu sakratul maut. Dah luka parah dah, nak mati dah. Tapi dia tak sabar. Okey, akhirnya dia membunuh dirinya dengan pedangnya sendiri. Pedang tu dia guna untuk bunuh musuh dan pedang tu dia guna untuk sodok ke dadanya untuk tidak mampu lagi melalui sakratul maut. Boleh nampak? Di mana orang ini serahkan hujung hidupnya untuk apa? Berjuang kerana apa? Matinya kerana apa? Ini sebab kita kata, kalau kita rasa kita hebat, kita rasa kita boleh mampu melakukan semua. Ya Allah. Kita boleh makan, kita boleh tidur, kita boleh ada rumah, kita boleh berjalan. Itu bukan kuasa kita. Kita boleh dengar perbualan ini bukan kerana kita. Kalau tak ada campur tangan Allah, tak jadi. Umi ni tadi dah nak letih benar rasanya. Kalau ikut hati rasa dah tak larat dah. Tapi malulah pula dengan Allah. Umur makin pendek tapi tak sedar diri. Bekalnya tak banyak. Jom jalan juga. Ini contoh. Bukan nak tunjuk riak ujub. Dok. Okay, kalau Umi tidur je pun tak ada siapa marah. Boleh marah Umi pun. Tetapi dengan keinsafan. Bukan pula kata warak sangat. Dok juga. Kerana memikirkan umurnya dah tinggal ujung-ujung. Entah hari ini, entah bulan ini, entah minggu ini, entah tahun ini. Tak ada bekal nak bawa. Kita nak jadikan majlis ilmu kita ini sebagai satu daripada ibadah yang kita nak papar dengan Allah. Mudah-mudahan kita diterima sebagai penuntut ilmu, pencinta ilmu dan orang-orang yang nak mengamalikan ilmu yang dia belajar. Kalau tadi Panglima sudah berperang di Perang Uhud, dah duduk dengan Nabi, bersama dengan Nabi, ilmunya kental tetapi tak mampu membuat penyerahan kepada apa yang dia buat kepada Allah. Akhirnya dia terpaksa bunuh diri. Ini yang kita paling takut. Sakit, rosak di hujung usia. Rosak di hari terakhir. Sebab itu dia katakan, kehidupan seseorang itu dapat dilihat ketika dia meninggal. Ada orang meninggal, cerita wangi seluruh Malaysia. Orangnya baik, orangnya begitu, orangnya begini, orangnya begini. Semua kisah baiknya keluar. Okey. Yang kita bimbang sudah jadi dekat dengan Nabi tapi masih belum kukuh imannya, masih belum menyerahkan hasil kerjanya kepada Allah. Dia pegang kerana itu dia rasa macam kuasanya dia. Itu yang salah. Maka sekali lagi mari kita semak. Adakah keyakinan kita yang ada dalam hati kita ini benar-benar mampu untuk menyelamatkan kita daripada berputus asa bila diuji Allah. Okey. Sebab itu kita kata kalau kita tengok surah Al-Kahfi ayat 104. Okay, surah Al-Kahfi 104 yang bermaksud iaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini sedangkan mereka menyangka bahawa mereka berbuat baik sebaik-baiknya. Maknanya kalau Uthman berfikiran bahawa pergi jihad bersama Rasulullah itu satu ibadah yang paling tinggi nilainya. Dia sudah termasuk dah orang-orang yang diberi ruang untuk berjihad. Kerana tidak ada ibadah paling besar selain jihad. Okay, apalagi jihad secara material. Jihad dengan jasad, dengan perang, dengan pedang dan segalanya.
Kita ni nak jihad otak je letih. Okay? Otak kita ni sekejap ingat, sekejap tak ingat, sekejap betul, sekejap tak betul. Perasaan kita sekejap bengkak, sekejap tulis, sekejap suka, sekejap tak suka. Okay? Sebab itu sekali lagi bangun kekuatan. Allah boleh jadikan keyakinan kamu terpesong di saat akhir hidup. Sebelum itu, hancur dan binasa. Matinya kufur. Bila matinya kufur, pasti tercampak ke neraka. Ini paling kita takut. Okay? Kemudian kita katakan, Allah juga ingatkan kita. Siapa yang berpaling dari Allah, kita tengok surah Toha. Surah Toha ayat 1, 2, 3. Surah Toha 1, 2, 3. Dan yang bermaksud, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Siapa yang rasa sempit hidupnya, siapa yang rasa sempit rumahnya, siapa yang rasa sempit otaknya, siapa yang rasa sempit perasaannya, siapa yang rasa sempit rezekinya, mari semak. Aku dengan Allah clear ke dok? Aku dengan Allah ni dekat ke dok? Aku dengan Allah ni mesra ke dok? Aku dengan Allah ni aku rasa dekat jauh mana, dekat mana? Ini sebahagian daripada kunci untuk bagi tahu kita jangan menyerah pada manusia. Jangan menyerah pada pasukan. Jangan menyerah kepada majikan. Jangan menyerah kepada suami. Jangan menyerah pada manusia. Jangan menyerah pada dunia. Kerana mereka tak mampu buat anda bahagia. Okey? Maka serahkan balik kehidupan akhir kita dalam perjalanannya dan akhirnya kepada Allah semata-mata.